Okey, I start terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang akhbar media ini adalah berkaitan dengan satu writ saman dan pernyataan tuntutan yang mewakili anak guam saya Encik Adam bin Hamil terhadap dua orang doktor estetik dan juga satu klinik estetik, klinik kecantikan yang terkenal di kalangan selebriti di Kepong. Kes ini dikendalikan oleh firma saya dan juga partner saya Datuk Abu Bakar dan juga Cik Emilia Atan. Pernyataan tuntutan kami secara jelas telah menuntut 2.7 juta yang antara lainnya adalah perkara-perkara yang kami tuntut daripada pihak defendant ialah ganti rugi khas sebanyak 152,211 dan 95 sen, ganti rugi am berjumlah 2.1 juta dan juga ganti rugi teladan berjumlah 500,000. Dalam kes ini, tuntutan plaintiff terhadap defendant adalah atas kuasa tindakan kecuaian perbuatan, salah nyata dan juga unsur-unsur penipuan terhadap anak guam kami semasa melakukan perbedahan rhinoplasty surgery pada 21 Mei 2021. Tuntutan ini adalah berkenaan kecacatan hidung yang dialami oleh anak guam kami. Dan kami telah failkan saman ini di Mahkamah Tinggi dan telah ditetapkan untuk pengurusan kes pada 12 hari bulan 5 2022. Okey. Kalau boleh Encik Adam boleh tunjuk kepada pihak media apa yang Encik Adam. Yes, sekarang boleh. Boleh tak? Pegang hidung. Tunjuk. Datuk ya. Okey. Tunjuk. Ya. Dia pusing kiri kanan depan. Ya. Sini pula, dah sini. Okey. Okey. Alright, soalan? Kenapa Cik Adam Pelabuhan? Encik Adam. Sebab saya mula-mula memang ada asalnya hidung saya normal but ada sengit sikit lah. So saya nak repair dan doktor kata dia boleh buat 98% sempurna. So bila ni lah result dia yang dapat. Kerana sinus ke atau hidung? Tak ada sedung. Cuma hidung saya memang sengit sikit. Dia sepatutnya hasil yang sepatutnya akan jadi dia akan jadi center. Center semualah tak ada lekuk ni, tak ada lubang hidung kita normal tapi disebabkan tu jadi macam ni. Tapi doktor janji kat saya 98%. So yang lekuk tengah tu asal ke? Tak ada benda tu. So selepas operation? Selepas operation ada benda ni. Because dia bernanah ke tu? Dia berjangkit ke apa? Dia infection. Infection, okey. Macam Encik ada ke klinik tu semula bertanyakan kenapa jadi begini? Ada. Saya pergi lebih pada 20 kali macam tu lah. Saya pergi sana, dia suruh ambil antibiotik. Itu saja. Antibiotik akan jadi sempurna semula tu. Maksudnya akan baik lah yang merah tu. Lepas tu dia operation kali kedua. So dia bila operation kali kedua tu lagi teruk. So mana dah operation kedua dah lah. sudah operation kedua lagi teruk. Lepas tu dia nak nak kali ketiga lagi. Ibarat macam saya ni macam tikus makmal lah. Kali ketiga ni skin grafting lah dia nak. Kali ketiga saya tak buat. Saya buat dengan doktor. Skin grafting lah dia nak Doktor pakar lah. Operasi pertama berapa hari bulan? 21 hari bulan 21 hari bulan 5. Kos dia berapa? 10,000. 10,000. Yang operasi kedua? Operation kedua percuma. Percuma. Pada berapa hari bulan? Saya tak ingat lah. 23 bulan 6. 28 hari bulan 6. 28 hari bulan 6 macam tu lah. Jadi kalau lepas tu masa mula lagi teruk, kedua lagi teruk atau macam mana? Kedua tu lagi teruk. Lepas tu dia offer kali yang ketiga, saya tak nak. So bila kita check dia bukan doktor. That one we cannot tell lah. Okay, so sekarang ni ada benda-benda yang saya tak boleh maklumkan lah. So ini yang dialami oleh Encik Adam sekarang ni dan kami nak menuntut untuk repair balik lah.
dan juga Encik Adam telah melalui proses ni dah berapa bulan Encik Adam? Daripada bulan 5. Daripada bulan 5 tahun lepas. Tahun lepas. Tahun lepas sampai sekarang. 1 bulan 5 sampai Repair sekarang. done by to be done by the same person or clinic of your choice? We are trying to get a different doctor to do it because kalau kita pergi to the same, we are worried that the same results will Yeah, come back. You know, it may not be so, but we are just concerned. I think anyone in the same situation also will not go to the same doctor lah first lah. You know, And they're still in operation. I wouldn't. Okay. I wouldn't. So masa doktor tu beritahu untuk kali ketiga dia jamin boleh recover balik ke? Kali ketiga tu dia nak operate lagi lah sebab nak betulkan. So saya tak nak. Saya tak confident lagi dengan dia. Yang kali ketiga tu dengan kos sendiri ataupun free? Percuma juga. Jadi ada masa sebelum tu ada dari luar minta ganti rugi luar undangan ada. Pihak peguam telah berurusan untuk berbincang dengan ganti rugi. Saja satu penyelesaian belum lagi dibuat. Dengan harapan mungkin kita masukkan writ saman dan penyata tuntutan, mungkin perbincangan dan rundingan boleh dibuat. Ini bukan as again saya nak mengelak daripada sebarang subjudis. We have to be fair untuk pihak doktor untuk mengemukakan bukti mereka. Then from there we can see where it went wrong lah. Sekarang ni where it went wrong, I think the court only can tell whether it went wrong on my client side or is it the doctor, aesthetic doctor punya side. Jadi ini atas kecuaian kan yang Tuntutan yang kami buat adalah untuk kecuaian. Ya. Sama ada kecuaian ke tidak, again we have to let the court decide. Yeah. Nak tanya, sebelum jalani prosedur tu, dia ada maklumkan tak apa implikasinya dan macam Risiko. Risiko tak ada. Dia memang janji hidung saya sempurna 98% lah. ada tanda tangan. Tak ada. Saya tak ada sign apa-apa ya agreement. Tapi memang dijanjikan 98% hidung saya sempurna. Ni pun saksi yang ada dengan saya lah. sebelum ni terlibat dalam apa? Hidung banyak. Mungkin boleh Encik kongsikan dari mana Encik tahu klinik ni? Okey, saya tahu daripada artis yang banyak promote. Okey, dia sebut nama tak? Betul nak. Okey, artis yang selalu buat live. Lepas tu dia operation muka orang pun dia buat live. So dari situ kita tertarik dan saya sangkakan dia memang betul-betul doktor yang ni lah. So kita pergi dan dapat result yang macam ni. Artis tu duta klinik tu ke? Apa? Artis tu duta klinik tu? I tak sure, tapi memang selalu disponsor, dipromote lah. Klinik ni memang di-qualify memang ada doktor ke ataupun Kami dalam keadaan dalam situasi tengah masih mencari sama ada they are qualified or not. Dalam pandangan kami, they may not be, but we are not sure. We are not sure. So because dalam estetik punya licensing ni dia berbeza dengan buka klinik biasa. So we hope that dengan perbicaraan ni mungkin dokumen berkenaan dengan pelesenan untuk menjalankan klinik estetik ni dikemukakan kepada kita. Because right now kita nak minta estetik punya license apa semua, it's not the right time for people to give up the documents. So they may have, they may not have. We are waiting for that. We give them the benefit of the doubt until perbicaraan bermula ataupun dokumen diserahkan kepada kita. Ikut pengalaman Datuk juga, Ya. kes-kes kecuaian ni macam mana? Dapat Ya, dia ada banyak kes kecuaian. Ada setengah kecuaian tu dia kelabu sikit. Dia tak jelas sama ada kecuaian berlaku oleh yang dilakukan oleh pihak doktor ke, pihak anak guam ke, pihak nurse ke, ataupun hygiene secara keseluruhan klinik tersebut. We don't know. Tapi dalam kes ini tuntutan yang kita buat adalah just pergi dengan hidung macam ni, balik dengan hidung macam ni. So dia punya we are saying unless the doctor says otherwise lah, we are saying because this is not what we asked for. Dan kes-kes yang kelabu tu, yes, pihak defendant selalunya bergantung kepada pakar-pakar perubatan lain yang akan memberi keterangan sama ada apa yang dilakukan oleh doktor yang semasa membuat operation tu adalah wajar dan munasabah. Sekiranya apa yang dilakukan oleh doktor yang membuat pembedahan terhadap anak guam saya adalah munasabah dan wajar, then of course there is no case. Tapi sekiranya didapati perbuatan adalah tidak munasabah, wajar, tak wajar ataupun ada kecuaian, then yes, that is a straightforward case. So we are trying to determine kecuaian itu datang kat mana.
banyak ke kes membabitkan narkotik macam ni? There is a lot, tapi tak banyak yang masuk ke mahkamah. Ada banyak faktor. Sometimes banyak anak guam redha. Okay, apa yang telah berlaku, mungkin kecuaian ataupun benda yang telah berlaku tu adalah benda yang dia boleh hidup. Dia tak kisah. They can live with it. Saja anak guam saya ni bekerja sebagai seorang macam mana? Boleh maklum hairstylist. He sees clients all the time. He does the hair styling. My client has to be beautiful all the time. Yeah. Itu dia memang bidang dia. So kalau anak guam saya pergi dengan wajah yang sedemikian, banyak kekangan repo dengan dia punya client and so forth. So this is the things that is happening now. Yeah, we actually have a picture of before. Alright, before we can even show you the picture of before. Maybe later on after the PC you can ask we can forward to you. Ada lagi soalan? Yeah. Okey, Satu lagi. Pegang ni, pegang. Sebelum ni ada pernah buat rawatan ke? Ni gambar kita Apa-apa tengok lah. di badan? Ni before operation. Oh. You can see before operation and after operation. Miss, on that soalan tu saya tak boleh Tak jawab. ada singgit pun. Tengoklah. ada sikit lah, tapi normal lah. berdiri lah kita nak ambil gambar. Jom. Yang batang hidung. Kejap, yang okey. dia berdiri. Sedap. Pusing ke atas. Sedap. Kejap. Itu before operation kan. Boleh nampak dua individu yang berbeza. Jom, angkat. Okey, kejap. Bagi dia nak. Tengah-tengah lah. Jom. Tengok sini. Alright. Okey. Tengah. Atas. Kan nampak beza. Ni. Nampak. Kalau jumpa, dia jumpa Baru klien boleh dia, differentiate kan kita ada cakap gambar benda lain. original dengan gambar. Sudah kan? Okey. Alright. Dulu dan kini. Sampai sini. Tinggi sikit. Kira. Okey. Okay, thank you. Miss, soalan tadi kata sama ada anak guam saya telah melalui pembenahan lain. I cannot disclose that now. Sudah. Dah. Because we have to go through the process of the court. Untuk klinik tu sebelum ni ada yang klinik dioperasikan oleh warga asing. Ya. Adakah klinik itu dioperasi? Bukan, this is a local doctor. Boleh dapat yang macam ni. Ada not? Ada. I'll pass around. Betul lah. Terima kasih, Tok. Terima kasih. Okey, terima kasih semua yang hadir. Please help yourself makan sikit, minum sikit. You can use this room untuk makan minum. Yeah. Thank you so much for coming.